Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salati wa atamut taslim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita sambung balik kita baca dari awal tadilah kerana ada masalah teknikal tadi sekejap. Daripada kitab Hasyiah Syarqawi Alal Hudhudi pada kata muhasyi qauluhu liman asarahum, berlakunya sifat kemanusiaan pada diri Nabi dan Rasul itu dilihat bagi orang yang sezaman dengan mereka. Qauluhu liman qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qauluhu liman asarahum, ini jawabun amma yuqal, ini jawapan bagi barang yang dikata. Irad ataupun kritik, bangkangan, i'tirad. Kalau orang tanya, orang kata inna lam nusyahid dhalika, kita tidak menaksikan berlaku sifat manusia itu. Fakaifa yaqulul musannifu, macam mana boleh musannif kata fa musyahadatu ku'iha, dalilnya ialah penyaksian berlaku sifat tersebut bihim pada diri Nabi ila akhirih. Jadi jawapannya ialah yang disaksikan itu oleh orang yang sezaman dengan mereka, liman ansarahum. Habis. Wa yumkinu, dan boleh jadi an yakuna muraduhu, boleh jadi yang dimaksudkan dengan musannif bil musyahadah tu ma yashmalul musyahadata hukman, iaitu perkara yang merangkumi musyahadah pada hukum. Musyahadah hukmi dia panggil, bukan tengok sungguh tapi pada hukum seperti tengok. Contoh, kal bulughi bitawaturi, seperti sampainya berita tersebut secara tawatur. Orang panggil macam sungguh ni, macam tengok sungguh. Tu dia panggil musyahadah hukmi. Kal bulughi bitawaturi al-madhkur, dengan tawatur yang tersebut itu. Okey. Qauluhu wa laysa ba'dal ayani bayan, dan tidak ada lagi setelah disaksikan penyaksian itu, tak perlu terang lah. Benda yang tengok sendiri nak terang apa, benda itu berlaku jelas depan mata kita. Ai awit tawatur, laisa ba'da tawaturi jugalah. Sama ada ba'dal ayan ataupun tawatur, samalah. Benda yang mutawatir orang tak pertikaikan lagi. Fal awwalu, maka yang pertama bil ayan itu raji'un liman syahada, kembali kepada orang yang menyaksikan, sahabat yang sezaman dengan Nabi. Wathani liman lam yashhad, dan yang kedua bagi orang yang tidak menyaksikan. Orang yang tak sempat dengan Rasulullah melihat, maka dengan jalan mana mereka tahu? Dengan jalan tawatur. Qauluhu li'annahum alaihimus salatu wassalam maridu, kerana para nabi ni sakit. Ini ta'lilun liwuku'i mutlaqil a'radi bihim, ini illah ta'lil bagi berlakunya mutlaqil i'rad, mutlaqil a'rad, sifat kemanusiaan secara mutlak. Sifat kemanusiaan secara mutlak. Jadi dia ambil contoh sakit. Sakit ni contoh, tapi dalil kepada apa? Ialah kepada harus berlaku sifat-sifat kemanusiaan mutlaqil a'rad, secara umum. Sifat-sifat kemanusiaan secara mutlak pada diri Nabi harus. Ai ad-dalilu ala wuqu'i mutlaqil a'radi, dalil atas berlakunya sifat secara mutlak, secara umum, bihim, kepada diri Nabi ni, dalilnya apa? Annahum maridu, bahawa mereka sakit, ila akhirih. Jadi sakit ini salah satu sifat kemanusiaan. Sifat kemanusiaan banyak. Bila benda yang sebahagian daripada sifat kemanusiaan
berlaku, maka secara umum kita kata boleh dan harus berlaku sifat kemanusiaan. Di anna thubutal juz'i, kerana sabitnya perkara juz'i yadullu ala thubutil kulli. Ni kaedah dia. Dia sebut marad sakit, maridu. Para nabi ni sakit. Sakit ni sebahagian daripada al-a'rad al-bashariyah. Dia juz'i daripada al-a'rad al-bashariyah, sifat kemanusiaan. Sifat manusia tu umum, kulli. Jadi bila sabit juz'i, sabitlah kulli. Gitu. Lianna subutal juz'i yadullu ala subutil kulli. Habis. Wa'lam, ketahui oleh kamu annal musaba bitilkal a'radi, bahawa yang kena ataupun yang menimpa dengan sakit itu, dengan sifat itu, apa dia? Zawahiruhum faqat, zahir saja. Jadi orang sakit-sakit tu ialah zahir pada luaran para nabi ni. Amma bawatinuhum, adapun batin mereka, fala tusibuha, maka tidak mengena akan mereka. Batin mereka tak kena sakit itu. Makna apa? Sakit luaran ni, dia tidak sakit dalaman, dan yang menyebabkan terhalang daripada mereka ingat pada Tuhan ni. Wala tamna'u ta'alluqaha birrabbi, dan dia tidak menghalang terikatnya batin dan dalaman mereka dengan Tuhan. La tamna'u ta'alluqaha birrabbi subhanahu wa ta'ala. Jadi zahir tu sakit tu, dalang sakit juga ke? Dalang tu maknanya mereka lemah juga? Tak. Dalam mereka tidak. Dia tidak menghalang bahawa jiwa dan hati mereka sentiasa terikat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay. Qawluhu ashaddukum bala'an al-anbiya'u. Orang yang paling kuat ditimpa ujian bala ialah para nabi. Bala'an ay musibatan, musibah. Wamtihanan, dan ujian. Bala'an dengan maksud musibah dan juga imtihan, cubaan, ujian. Al-anbiya'u ialah para nabi. Para nabi lah. Ashaddukum musibatan wa imtihanan al-anbiya'. Lima khussu, kerana barang yang dikhususkan mereka bihi, dengannya barang, min ziyadati quwwati nafsi, daripada lebihnya, ziyadah, lebihnya kekuatan jiwa. Para nabi ni jiwa dia kental, jiwanya kuat. Wali anna, dan dari kerana, wali anna ni'amallahi alaihim aktsaru, dan kerana nikmat-nikmat Tuhan atas para nabi ni lebih banyak. Banyak nikmat. Jangan tengok nikmat hak zahir, nikmat hak batin tu, nikmat yang maknawiyah itu. Nampak? Makrifat, ilmu, perkara-perkara yang Tuhan beri tu. Nikmat Tuhan kat mereka ni aksar. Wal bala'u fi muqabalatin ni'ami, maka ujian dan bala itu ialah muqabalah, banding ataupun lawang bagi nikmat tersebut. Jadi orang lebih banyak nikmat, banyak ujian. Macam orang yang pangkat tinggi, maka cabarannya pun tinggi. Orang yang kedudukannya tinggi, maka tanggungjawab pun tinggi. Gitulah maksudnya. Faman kanat ni'amullahi alaihi akthara, barang siapa yang nikmat Tuhan ke atasnya banyak, kana bala'uhu ashadda, maka tentulah bala dan ujiannya lebih kuat. Gitulah. Ya memanglah orang banyak nikmat ni ujiannya banyak. Kita nampak senang tapi ujiannya banyak. Ujiannya lebih daripada orang yang dapat bahagian sikit daripada nikmat. Hatta ujian syukur pun nikmat, itu pun ujian juga. Dapat nikmat bukan dengan maksud ujian tu bala bencana musibah saja. Ujian atas syukur nikmat itu ujian juga. Sejauh mana mereka bersyukur.
Walidha du'ifa, dari kerana itu du'ifa, digandakan haddul hurri, had hukuman orang yang merdeka alal abdi. Kerana tu hukuman orang merdeka kalau buat apa nama ni, hukuman dia kalau hukuman ke atas orang yang merdeka, haddul hurri, hukuman ke atas orang merdeka ni digandakan, lebih berat daripada orang hamba. Hamba separuh daripada orang merdeka. Nampak? Dari segi hukuman hudud dan seumpamanya. Wa kana 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam min at-tashdidati, dan adalah ke atas Nabi SAW daripada tashdidat. Makna tashdidat ni makna peneguhan. Atau kita kata kesungguhan, bersungguh dannya tekanan fit taklif, pada taklif, mentaklifkan Nabi dengan perkara-perkara ini, malam yakun ala ghairihi, perkara yang tidak berlaku di atas yang selain baginda, ya. Nabi ni berat, banding dengan para nabi hak lain, Rasulullah lah yang paling banyak. Kenapa? Pertamanya umat dia ramai. Syariat dia pun syariat yang meliputi setiap perkara. Jadi tasdidat, penegasan dan juga perkara-perkara dalam taklif ni lebihlah berbanding daripada yang lain. Wa qawluhu thummal awliya, kemudian para wali, kekasih Allah. Asyadul asyad asyaddu asyaddukum bala'an al-anbiya thummal awliya thummal amsal fal amsal, kan? Jadi seterusnya ialah para kekasih Allah, para wali ni. Ata, mendatangkan musannif bithumma, dengan lafaz diathaf dengan guna thumma. Menunjukkan apa? Allati litarahi, menunjukkan tarahi, terkemudian. Thumma litarahi, tertib tarahi. Makna setelah itu, setelah, menunjukkan tarahi, jauh tu. Lianna rutbatahum, kerana martabat rutbah para awliya ini ba'idatun, jauh, an rutbatil anbiya, daripada darjat kenabian. Antara wali dengan nabi, jauh sangatlah. Jauh lebih darjat nabi daripada darjat wali. Okey. Kemudian katanya wasababu sabrihim, dan sebab sabarnya mereka, sebab mereka bersabar, tahan itu. Kenapa? Annahum, bahawa sungguhnya mereka taratan yulahizuna thawab Allah, kadang-kadang mereka mulahazah, memerhatikan pahala Tuhan. Fayansawna alamal bala'i, lalu kerana sebab memerhatikan pahala Tuhan, maka fayansawna alamal bala, mereka lupa kesakitan bala bencana ujian Tuhan tu. Wataratan ni mana orang-orang terpilih, para nabi, para wali ni. Wataratan yulahizuna azamatal al-mubli, kadang-kadang mereka mulahazah dan memerhati dan lihat pandang kepada azamatul mubli, keagungan dan kebesaran Tuhan yang memberi bala itu, Tuhan yang menurunkan ujian itu. Wa jalalahu, dan keagungannya. Wa kamalahu, dan kesempurnaannya. Fayastaghriquna, lalu mereka tenggelam fi musyahadati dzalika, pada tenggelam pada penyaksian itu. Fala yash'uruna bil alami, maka mereka tidak merasakan pun dengan kesakitan itu. Nampak? Jadi
Mereka sabar dapat tu sebab apa? Sabar tahan. Allah Ta'ala uji, Allah Ta'ala tu kadang-kadang mereka tak minta pun Tuhan tarik balik ujian tu. Tak minta pun Tuhan hilangkan dan juga keluarkan mereka daripada ujian dan bala bencana itu. Sebab apa? Sebab ni kerana kadang-kadang mereka tengok mulahazah pahala sawab, pahala hak Tuhan beri kerana sebab ujian tu, mereka pun terlupa, tak teringat bahawa bala tu sakit juga. Sebab apa? Sebab besar pahala yang akan dapat tu. Satu, kadang-kadang mereka tengok dan melihat keagungan Tuhan, keagungan, kemuliaan, kebesaran Tuhan. Jadi lupa, tenggelam dalam penyaksian musyahadah itu. Jadi sakit tu tak terasa. Fala yash'uruna bil alam. Jadi waktu mereka sabar, kadang-kadang mereka biar Allah Ta'ala buatlah apa nak buat pun. Mereka tak segera nak minta Tuhan tarik. Biar Tuhan sendiri yang keluarkan mereka daripada keadaan tersebut. Itu para orang yang tinggi kedudukan. Kita tak sabar sikit je. Kita nak, kalau boleh nak suruh cepat-cepat hilang. Wal muradu bil awliya'i, yang dimaksudkan dengan awliya para wali ni al-akabiru minhum, ialah yang akabir, orang-orang besar di kalangan wali. Wali ni dia ada martabat darjat juga. Secara umumnya orang mukmin semua wali Tuhan. Tapi wali yang khusus ni, orang-orang kekasih Tuhan ni, yang Allah Ta'ala yatawallahumullah, Allah Ta'ala yang urus dan Allah Ta'ala menjaga mereka ni, orang yang hampir dengan Tuhan ni, wali khusus ni. Dan di antara mereka pun ada kedudukannya sendiri, martabatnya. Jadi wali aulia dimaksudkan di sini ialah al-akabir, orang-orang wali-wali besar di kalangan mereka. Li ajli, supaya apa? Kenapa kita kata begitu? Kenapa kita tafsirkan awliya ni al-akabira minal awliya, wali-wali yang kedudukan besar saja ni. Li ajli an yughayira qawluhu, supaya jadi berbeza oleh perkataan musannif thummal amsal fal amsal. Kan musannif sebutkan thummal amsal fal amsal, kemudiannya yang lagi hampir dan lagi hampir. Jadi berbezalah wali tu. Jadi wali yang dimaksudkan ni wali yang besar lah. Barulah yang kemudian yang hampir dengan mereka. Okay. Idh ba'dul amthal, kerana sebahagian daripada al-amthal tu awliya'u, wali juga. Kerana sebahagian yang hampir tu wali juga. Aidan wal amthalu, dan al-amthal tu maksud apa? Bimakna al-afdalu, afdali, dengan makna al-afdal, yang lebih. Wal aqrabi, dan juga yang hampir, ilal khairi, kepada kebaikan. Ni berdatang daripada apa? Daripada perkataan orang Arab bila sebut amathilul qaumi. Amathilul qaumi, itu jamak dia. Amthal, amathilu. Apa maksud? Khiyaruhum, orang yang terbaik di kalangan kaum itu. Qala al-Kushairi, kata Imam Kushairi, fakullu ahadin laisa ahlan lil bala'i. Dia kata bukan semua orang yang layak menjadi ahli atau layak untuk diuji. Bukan semua orang yang sayudia dan layak untuk menjadi ahli bagi ditimpa ujian dan bala. Idil bala'u lil awliya, kerana bala dan ujian tu untuk para wali. Wa ammal ajanibu, adapun orang luar, orang yang jauh, orang asing, fayutajawazu anhu, maka ditajam makna dilangkawi daripada mereka. Makna bala tu tak pergi ke mereka, tidak diujilah sebagaimana ujian para wali. Fayutajawazu anhum wa yukhalla sabiluhum, dan dibiarkan jalan mereka. Yukhalla sabiluhum,
dibiarkan jalan mereka. Orang-orang yang bukan tarah wali, orang ajani, orang asing lah. Biar je jalan mereka. Kenapa? La likaramatihim, bukan kerana mereka mulia. Bukan kerana tidak diuji sebab mulia. Lakin lihaqarati qadrihim. Tapi kerana hina dan rendah kedudukan mereka. Itu kalam Syekh Imam Al-Qushairi. Jadi gitulah. Dan janganlah kita minta pula ni diuji dibalakan. Jangan begitu Waruwiya, dan diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam arada an yatazawwaja bimra'atin. Nabi diriwayatkan dia ingin menikah dengan seorang perempuan, imra'atin jamilah, yang sakit, yang sangat cantik, perempuan yang cantik. Faqila lalu dikata innaha, orang khabar pada Nabi, innaha lam tamrad, orang puang ni tak pernah sakit. Nabi tahu, orang cerita perempuan ni tak pernah sakit ya Rasulullah. Fa'arada anha, Nabi pun tak mau nikah. Nabi pun tak mau nikah. Wa tazawwaja Ammar bin Yasir. Habis di situ, itu habis cerita dah tu. Wa tazawwaja Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir menikah dengan imra'atan, seorang perempuan. Falam tamrad, perempuan ni tak sakit. Fatallaqaha, lalu dia tolaknya, dia tolak perempuan ni. Nampak tak? Jadi sakit ni kadang sebagai tanda lah. Tak. Maknanya orang itu Allah sayang lagi kepada dia. Tuhan beri dengan sakit itu, Tuhan beri asbab untuk pengampun dosa. Wadzalika ay wuqu'ul maradi, berlakunya sakit itu. Wa idayati, dan berlakunya idayatil khalqi, menyakiti oleh makhluk. Berlaku juga itu bi'adlihi, dengan keadilan Tuhan. Tuhan buat juga, kenapa? Untuk menaikkan darjat. Boleh Tuhan buat naik darjat tanpa tu, boleh. Tapi Tuhan buat kerana hak dia lah. Kerana sebab keadilannya. Wal adlu, dan bermula keadilan itu apa? Tasarruful maliki fi mulkihi, iaitu mengtasarruf, mengurus oleh petuang, oleh malik, oleh pemilik pada pemilikannya. Tuang yang memilik sesuatu, dia urus pada barang pemilikannya. Itu panggil adil lah. Dia mengurus, tasarruful maliki fi mulkihi, mengurus oleh orang pemilik, atau raja. Pemilik itu sesuatu tu dia urus pada ruang lingkup kerajaan dan milik dia. Maka tu panggil adil. Dia tak cara hal kan. Kalau dia buat dan urus pada pemilikan orang, dia tasarruf pada pemilikan orang, tu panggil zalim, lawan kepada adil. Kita berhenti tu jawab azan sekejap
La ilaha illallah. Hadis ini. Masya Allah. Hadis. Okey, kita sambung sikit ya. Kemudian kata Muhasyir rahimahullah, wa illa. Kat mana tadi? Wa illa, ni. Wa illa fahuwa qadirun ala isali dhalika ilaihim duna wasitah. Wa illa. Qauluhu wa illa, dan jika tidak. Ai wa illa nakul. Ada nuskhah yang beza tak? Kalau moleknya kena tukar ni. Illa dengan wa illam nakul. Wa illam nakul. Baru nakul tu jadi majzum Wa illa ay wa illam nakul. Cuba tengok ni sekolah lain Wa illa ay wa illam nakul. Jika tidak, yakni kalau kita tak kata annahu waqi'um bi'adlihi, dengan keadilan Tuhan, wa ikhtiyarihi, dan juga dengan pilihan Tuhan, bal li'illatin, bahkan kita katakan berlaku dengan sebab illah, fala yasihu, maka itu tidak sah, lianna Allah Ta'ala qadirun, kerana Allah Ta'ala qadirun ila akhiri, yani li'annahu fahuwa qadirun ala isali dhalika wa illa bi'adlihi wa ikhtiyarihi, wa illa ay wa illam naqul dhalika fahuwa qadirun ala isali dhalika. Tengok kalau ada nuskhah wa illa ni, moleknya wa illam naqul lah supaya jadi naqul tu majzum dengan lam. Maka fahuwa ta'lilun, dia menjadi ta'lil li mahzufin, bagi yang mahzuf. Jadi wa illa fahuwa qadirun, illah kepada mahzuf. Ni takdir ni wa illam nakul annahu waqi'um bi'adli wa ikhtiyarihi bal li'illatin. Habis. Qauluhu wa la yuqalu, dan tidak dikata inna dhalika yahsulu biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, bahawa demikian itu hasil juga dengan perkataan Nabi. Kalau pada diri Nabi tak berlaku rupa dan seumpamanya, hukum tersebut boleh hasil dengan Nabi sebut. Nabi bersabda, ai fala faidata fi wuqu'il a'radi fil a'rad fi wuqu'il a'rad, maka tidak ada faedah lah pada berlakunya sifat tersebut. Jadi itu tak boleh dikata la yuqalu lah. Okey. Hasilul jawab, hasil jawab bagi iskal tersebut, anna dalalatal fi'li aqwa, bahawa sesungguhnya dalalah, kefahaman, reti daripada perbuatan itu, petunjuk daripada perbuatan itu lebih kuat min dalalatil qawli, daripada dalalah perkataan, daripada petunjuk perkataan. Perbuatan tu lebih menunjuk, lebih memberi faham daripada perkataan. Li'annahu qad ya'taqidu, kenapa? Li'annahu qad ya'taqidu, kerana boleh jadi beriktikad oleh mukallaf fil qawli, pada perkataan itu, at-tarkhisa, ya'taqidu tarkhis. Bila Nabi cakap saja, boleh jadi mukallaf faham daripada perkataan Nabi itu tarkhis. Nabi nak beri keringanan. Maknanya Nabi nak beri hukum keringanannya begini. Maka
boleh jadi faham daripada perkataan tu nak beri keringanan. Bila keringanan ambil pun boleh, tak ambil pun boleh. Nak ikut pun tak apa, tak mau ikut pun tak apa. Fayu khalifuhu, lalu dia pun menyalahilah sebab dia ingat tu hanya keringanan. Wa yartakibu al-masyaqqata, dan dia ambil yang lebih berat, lebih masyaqqah. Ka'an yu'ida salata, seumpama dia ulang balik sembahyang fi sahwi dalam keadaan lupa. Kalau Nabi sekadar beritahu siapa yang lupa hendaklah sujud sahwi. Jadi boleh jadi orang faham dengan sebab perkataan tu dia faham memberi keringanan. Mana siapa yang berlaku lupa dalam semayang bolehlah dia sujud sahwi. Tapi kalau dia nak ulang balik semayang pun boleh. Jadi elok ulang balik semayang. Ulang daripada awal, daripada sujud sahwi saja. Nampak? Jadi boleh jadi dia ambil yang masyaqqah lebih berat. Seumpama diulang balik sembahyang kalau dalam isu masalah lupa. Wa yusalli qa'iman, dan boleh jadi dia sembahyang dalam keadaan berdiri fil maradhi, ketika sakit. Nabi kata siapa sakit contoh sembahyang duduk. Jadi boleh jadi biarlah sakit-sakit pun paksa diri nak sembahyang berdiri juga. So, dia ingat perkataan tu tujuan Nabi nak beri keringanan. Jadi lain. Kalau cakap saja dengan buat lagi kuat dalalah dia. Faqauluhu, dan kata musannif faqauluhu yatakallafu khilafa dhalik. Dia yatakallaf, dia memaksakan, melakukan, menyalahi perkara demikian itu. Dia paksa diri buat yang lebih berat. Ai bi an yu'idas sahi, dengan bahawa mengulang balik orang yang lupa solatahu, orang yang lupa dalam semayang diulang balik semayang daripada awal. Min awwaliha, daripada awal semayang. Kalau semata perkataan. Wala yaqtasiru 'ala sujud, dia tidak memada atas sujud saja. Wa yusalli al-maridu, dan bersemayang oleh orang sakit qa'iman, dalam keadaan berdiri. Wa in hasalalahu al-maradu, walaupun hasil baginya al-maradu syadidu, sakit yang kuat. Itu kalau dengan perkataan bi khilafi ma idza fa'ala dzalika sallallahu alaihi wasallam. Berlainan kalau perkara itu dibuat oleh Nabi sendiri. Nabi buat, bukan Nabi kata je, Nabi buat. Fa innahu la ya'dilu ahadun an fi'lihi, kerana tidak akan ada seseorang pun yang akan berpaling daripada perbuatan Nabi. Bila Nabi buat gitu, tak ada orang berani nak buat sebaliknya. Tak ada orang berpaling daripada perbuatan Nabi. Nabi lupa, Nabi sujud sahwi dah lah, tak payah semayang balik. Nampak tak? Fala ya'dilu, la ya'dilu ahadun an fi'lihi, demikian itu. Bima yasbutu, dengan barang yang sabit dengannya. Idla yaf'alu, kerana tidak akan buat oleh Rasulullah SAW li nafsihi, bagi dirinya, illal afdala, kecuali yang afdal. Kerana pasti Nabi tidak akan buat, tidak akan pilih kecuali benda yang paling afdal. Jadi bila sahabat tengok Nabi buat, tak ada orang berani nak buat menyalahi tu. Sebab apa? Rugi saja. Nabi kalau buat tentulah dia buat paling afdal. Jadi kita rugi sajalah kalau tak ikut perbuatan Nabi. Bahkan selalu kalau boleh jadi silap lah pula dah. Jadi silap atau haram dalam setengah keadaan. Qawlu li'annahu yaqulu law bayyanahu. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Kita berhenti situ untuk kali ini. InsyaAllah kita akan sambung pada kesempatan akan datang. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi